Okey, apa? Suba'ah kan. Baru-baru ni kita digemparkan pula dengan isu keterlibatan para mahasiswi kita ke dunia pelacuran lah kita sebut kan. Dia orang ringkaskan lagi panggilan tu, nampak comel, sugar daddy, sugar baby kan. Lepas tu aplikasinya adalah sugar book kan. So sekarang ni benda ni pun kita sebagai rakyat Malaysia khususnya dan umat Nabi SAW khusus lagi, memang benda-benda macam ni bila kita dengar kita terus beristighfar dan kita memang susah hatilah. Walaupun statistik yang disebut tu kan, berapa orang daripada universiti ni tu kita tak pasti sejauh mana kesahihannya, dan kita pun tak pasti betul ke semua pelajar Melayu Islam, adakah ada India, Cina di sana. Tapi tetap menyentap hati kita sebagai seorang muslimah kerana dia adalah semuanya melibatkan wanita kan. Sugar daddy kena lelaki lah. So sekarang ni kita nak bincang apa pendekatan ataupun apa nasihat kita lah untuk mereka yang terjebak ni kan. Macam mana kita nak selamatkan adik-adik kita, mahasiswi kita, lebih-lebih lagi kalau mereka ni adalah seorang muslimah kan. Cuba Pak dengan Su rungkai. Sugar baby dengan daddy ni sebenarnya kalau kita dengar macam best kan, macam best je, sebab tu dia tak nama tu kot, tak ada nama tu. Jadi sebenarnya dia tak patutlah ditubuhkan. Bukan sahaja orang yang menyertai kepada kegiatan begini, tapi orang yang menubuhkan tu sendiri sebenarnya orang kita katakan orang yang menyediakan untuk berbuat dosa besar. Itu pun tidak dibolehkan. Sebab tu sebaiknya kita elakkan dengan macam mana pengharaman terus dengan aplikasi sebegini. Jadi sebab apa sebenarnya tidak boleh adanya orang kata ditubuhkan perkara-perkara sebegini? Sebab apa? Jelas dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabil. Allah berfirman, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan dosa ataupun satu perkara yang paling teruk. Maksudnya dosa yang besar, satu perkara yang tak elok sangat-sangat, bukan sikit. Fahisyah ni satu keburukan yang amat besar, sehingga kan dia memberikan kemudaratan yang banyak lah. Wasa asabil maknanya dia merupakan suatu jalan yang buruk. Allah maksudnya fahisyah, Allah dah sebut dah perkara yang tak elok. Kemudian Allah sebut lagi wasa asabil, bermakna Allah nak mentakkidkan lagi, Allah nak menguatkan lagi bahawa sebenarnya zina ni memang benda yang tak elok, benda yang buruk sangat. Kalau kita tengok antara kemudaratan atau perkara yang merosakkan, contoh kalau berzina, kalau si isteri, kalau si perempuan yang tidak dikahwini tadi kan mengandung, agak-agak anak yang dikandung tu macam mana? Mungkin dia buang, tak nak terima, nak dibankan dengan siapa? Bayangkan kalau si perempuan tu melacurkan diri dengan beberapa orang, dengan ramai orang kan. Bayangkan maksudnya dengan sentuhan hanya sedikit dibayar dengan 500, dibayar dengan beribu-ribu. Memang seronok lah. Lagi-lagi anak-anak muda, mahasiswi kita sekarang ni yang diuji lagi musim PKP dengan tak ada duitnya kan. Lepas tu mungkinlah dengan pekerjaan sambilan pun di-stopkan dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau berleluasanya perkara-perkara sebegini, penzinaan berleluasa, bayangkan bagaimana. Mungkin anak pun dicampakkan, dimatikan dan sebagainya kan. Lepas tu contohnya kalau anak itu dilahirkan, kita tak tahu nak dibankan kepada siapa, dan kita pun tak tahu asal usul daripada mana. Anak tu pula nak berkahwin nanti kan, macam mana, siapa wali dia. Lepas tu nanti kalau tak kena dengan cara wali dan sebagainya, kita tak tahu kan. Nanti kalau beranak pinak lagi dan sebagainya, itu antara satu kerosakan lah. Dan antara kerosakan lagi, kemudaratan lagi, antaranya boleh membuatkan si perempuan tadi rasa tak boleh nak berdepan dengan orang. Kalaulah contohnya si lelaki tadi menjatuhkan maruah dia, rasa ialah maruah dijatuhkan dan sebagainya, seolah-olah perempuan ni tak dimartabatkan. Sedangkan kita duduk dalam Islam ini, Islam mengangkat martabat wanita. Sebab tu diharamkan penzinaan dan disunatkan untuk kita berkahwin. Dan kahwin pun sebenarnya tak semestinya kena tunggu habis belajar, kena ada duit yang banyak baru nak belajar, baru nak kahwin kan. Jadi memanglah perkahwinan ni kita nampak satu perkara yang rumit kan. Sebab mindset kita apa? Mesti kena ada rumah, mesti kena ada kereta, mesti kena ada kerjaya yang banyak baru boleh kahwin. Itu satu mindset yang salah. Itulah antara penyebab banyak berlakunya penzinaan. Sebab orang tak mampu, si lelaki tak mampu nak sediakan semua ini, dan si perempuan pula di zaman sekarang ni, di zaman moden ni nak suami yang ada pekerjaan yang baik. Sebab apa? Antaranya tadi dah
nak menunjuk-nunjuk ke orang, nak rasa macam tak nak jatuh apa? Tak naklah jatuh maruah dan sebagainya. Mungkinlah kita tahu kenapa perkahwinan ni diharuskan supaya untuk mengelakkan daripada perkara-perkara ini boleh berlaku, dan kita kena cuba sebenarnya untuk elakkan daripada penzinaan ni berleluasa. Okey, kena Ustaz Zara faham. Okey. Kalau kita tengok ayat yang Ustaz Suryani sebut tadi, wala taqrabu, jangan menghampiri. Allah tak sebut jangan berzina. Jangan menghampiri. Maksudnya kita tak boleh buat perkara-perkara yang boleh menjerumus kepada perzinaan kan. Okey, kalau kita tengok isu yang Ustazah Hazizah sebutkan tadi tu, sebenarnya dia lebih kepada nak mengikut cara barat. Sebab orang barat ni dia boleh ada perempuan simpanan, tapi nak kahwin tak boleh kan. Ikutlah nak berapa orang perempuan simpanan. Tapi berbeza dengan kita Islam, sebabkan Allah mengangkat martabat wanita ni, Allah bagi jalan perkahwinan. Bahkan adanya poligami kan. Sanggup melanggar syariat Allah sebab nak dapatkan duit. Adakah duit tu boleh menyelamatkan dia daripada neraka? Tak. Kan? Iman kita ni akhir zaman ni memang, sebab itulah satu hadis kata tu, kena genggam bara api tu jangan lepas. Barulah saya sendirilah baru nampak ni sekarang ni. Maksudnya memang dengan PKP nak pakai duit, nak belajar. Jadi terlepas jugalah Islam tu. Sebab apa ni tadi? Tambah pula ada aplikasi yang memudahkan nak dapat duit kan. Sehingga ditaja adanya dapat kereta mewah, dapat rumah mewah, selesa, nak belajar apa, janji buat kerja terkutuk. Jadi yang ni kita kena faham bagaimana Islam mengangkat martabat wanita. Perkahwinan tu adanya suami akan jaga kan, diberi nafkah kan, diberi hak seorang wanita ni, dan menjaga keturunan. Jadi bila sebut perkara poligami ni, kena faham lah kan. Puan kena ingat jugalah ni kan, mahasiswi kita macam mana kan. Maksudnya kalau suami tu ada kemampuan, okey, bagus, maksudnya tak bolehlah kita nak sekat-sekat benda tu. Jadi sama-samalah kita cubalah menghidupkan suasana Islam dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Satu lah kan, Kak Ngah nak tambah apa tadi, macam Ustazah Su sebut tadi pasal ibu bapa dia menghalang ibu bapa yang tak faham menghalang perkahwinan anak-anak tengah belajar ni kan. Bila kita dah digemparkan dengan isu besar ni dekat Malaysia ni, kita minta supaya ibu bapa lebih memantau dan lebih mengawasi anak-anak lah, anak-anak yang belajar di peringkat universiti, kolej dan sebagainya. Lebih memberi perhatian, maksudnya tanya tentang isu ni, kena bawa sembang kan. Ini tanggungjawab ibu bapa yang kita tak boleh nafikan dia. So kita bersembang dengan anak-anak. Kalau insya-Allah anak-anak kita tak terjebak, tapi kita bagi peringatan ataupun kita bagi siap-siap saranan. Okey, ayah memang takut dengar berita ni, kakak pun duduk universiti, jadi macam ni lah. Ayah tahu kakak mungkin ada kawan kan, mama tahu abang mungkin ada kawan. So kalau ada bagi tahu, kita tak mau kawan lama-lama, kita nak, kalau boleh kita nak halalkan hubungan tu. Tak apalah tengah belajar pun kan, rezeki dari Allah. Yang tu akidah kita tu rezeki dari Allah. Dan memang kalau kita tengok orang yang berkahwin ni, rezeki dia memang tidak putus satu, bertambah-tambah pula lagi. Cuma kita kena melihat rezeki tu dari pandangan yang luas lah. Oh, kita yakin dan percaya rezeki tu memang akan ditambah bila kita berkahwin. So yang tu pesanan kita kan, selain daripada kita semua ni asatizah semua berusaha membanteras kan nahi mungkar ini, kita nak juga ibu bapa lah sebagai orang yang paling dekat, bahkan lebih bertanggungjawab dengan anak-anak masing-masing. Pantau betul-betul kan, awasi, perhati, tengok dengan siapa dia berkawan, dah lama mana dia berkawan. Jadi ini peluang lah untuk ibu bapa selamatkan anak-anak masing-masing sebelum terjebak kan. Jadi yang itulah kita mudah-mudahan adalah penyelesaian daripada isu yang berat ni kan. Selesai teruslah dengan izin Allah, insya-Allah.